Fokus dari negeri di bawah Bayu. Putatan sasar bandar terbersih menjelang tahun 2025 dan butirannya terus saja bersama Anissa Daulis di Kota Kinabalu. Anne, silakan. Ya, Azam. Pelbagai program komuniti dan kesedaran akan dilaksana bagi mencapai hala tuju menjadikan Putatan sebagai bandar terbersih di Malaysia menjelang tahun 2025. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Keramat, Datuk Insinyur Shah Helmi Yahya berkata, ia dapat dilakukan dengan pembudayaan kebersihan melalui pemikiran, sikap dan tindakan. Sehubungan itu, kempen Bersih Putatan 2022 dilancarkan melibatkan 26 buah kampung dan kawasan perumahan sebagai usaha membangunkan masyarakat di kawasan ini. Apabila kita dapat memupuk budaya masyarakat yang mementingkan kebersihan, maka keadaan persekitaran di daerah Putatan akan menjadi bersih, rakyat boleh hidup dalam keadaan sehat dan juga sejahtera. Datuk Shah Helmi yang juga Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat ditemui selepas merasmikan kempen Bersih Putatan tahun 2022 di Pejabat Daerah Putatan. Katanya idea melaksana kempen itu tercetus selepas melihat sendiri longgokan sampah terutamanya di tepi jalan, sungai kecil dan kawasan parit sekitar daerah tersebut. Tambah beliau, kempen ini juga akan diperluaskan ke daerah lain hasil inisiatif wakil rakyat masing-masing. Setelah 6 bulan tragedi banjir lumpur di Kampung Labak, Kinarut, kebajikan penduduk terlibat masih mendapat perhatian pemimpin masyarakat. Terbaru, Setiausaha Sulit Kanan Ketua Menteri Datuk Armizan Muhammad Ali bersama pemimpin pembangunan masyarakat PPM Lim Bahau, Datuk Johnny Mositun meninjau infrastruktur yang telah siap dibina oleh Jabatan Pengairan dan Saliran JPS untuk keselamatan penduduk. Ia meliputi pelindung tebing sungai sepanjang 320 meter dengan kos kira-kira RM149,000 untuk mengukuhkan kedudukan tebing selain bertujuan melakukan pembersihan dan pemeliharaan sungai di kawasan berisiko. Alhamdulillah kita melihat ada perkembangan, contohnya di pihak Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah telah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sungai ini dengan telah siap memasang riverbank protection yang menggunakan gabian. Menurut Datuk Armizan lagi, fokus pasca banjir adalah untuk memperbaiki segera kerosakan dengan kerjasama penyelarasan daripada pelbagai pihak, terutama kerajaan negeri dan persatuan, unit pembangunan masyarakat serta badan bukan kerajaan NGO. Memang kita sudah senaraikan beberapa keperluan yang perlu disegerakan. Yang penting sekali ialah apa yang telah kita minta kepada jabatan-jabatan seperti JPS dan yang lain itu kita akan menyusul. Pada 15 September tahun lalu, hujan lebat di pantai barat Sabah menyebabkan beberapa kawasan di daerah Penampang dan Kinarut Papar dilanda banjir lumpur. Kampung Labak Kinarut antara kawasan yang terjejas teruk. Rakyat disaran tingkatkan disiplin diri dan terus patuhi prosedur operasi standard SOP meskipun kelonggaran diberikan sepanjang bulan Ramadan yang akan bermula esok. SOP aktiviti masjid dan surau bagi Sabah telah pun ditetapkan hasil perbincangan bersama Pejabat Mufti, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah JAINS dan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berharap kelonggaran diberikan dimanfaatkan sepenuhnya oleh umat Islam mengimarahkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan adanya kelonggaran yang lebih daripada tahun sebelumnya akan ramai jamaah yang hadir untuk melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini, khususnya tarawih. Beliau ditemui RTM selepas forum Anjung At-Taqwa khas Ramadan Terubat Rindu di Masjid At-Taqwa Kementerian Komunikasi dan Multimedia Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, Datuk Arifin turut menyerahkan sumbangan Pusat Zakat Sabah berjumlah RM5,000 kepada pengurusi Masjid At-Taqwa Ruskap Muaram.
Jabatan Penyiaran Malaysia RTM memainkan peranan penting dalam menyampaikan informasi dan maklumat terkini kepada masyarakat. Ia sekaligus menjadikannya kekal relevan dan menjadi pilihan lapisan masyarakat di negeri ini. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, peranan RTM sebagai medium penyampaian berita serta informasi terkini kepada masyarakat khususnya berkaitan pembangunan negara selain menjadi medan memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat. Beliau menyatakan demikian ketika menjadi tetamu kehormat sambutan ulang tahun RTM ke-76 di Anjung Tawau FM. Pada majlis ini, Datuk Nizam turut berkesempatan beramah mesra bersama 76 golongan asnaf sekitar Tawau. Seterusnya menyampaikan sumbangan Ramadan daripada bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah Muiz. Saya Nizam Datuk Haji Abu Bakar Titingan selaku Ahli Dewan Undangan Negeri kawasan N68 Apas Tawau ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat hari ulang tahun RTM yang ke-76. Mudah-mudahan RTM akan terus unggul dan Tawau FM tetap menjadi pilihan anda. Sempena sambutan Hari RTM ke-76 tahun, kali ini membawakan bingkisan dari stesen radio Tawau FM. Semenjak bersiaran pada tahun 1987, kini Tawau FM sentiasa meniti di bibir pendengar pantai timur Sabah dengan rancangan yang padat dan sentiasa menghiburkan. Jelas peranan Tawau FM amat penting dalam menyalurkan maklumat kepada rakyat terutama di luar bandar. Wartawan Asma Haji Asmuni ada butirannya. Berfungsi sebagai komuniti radio, Tawau FM boleh diikuti menerusi 3 frekuensi FM iaitu 100.1 MHz, 93.6 MHz dan 99.1 MHz. Dengan ruang siaran meliputi daerah Tawau, Semporna, Kunak, Lahad Datu, Kinabatangan dan sebahagian di daerah Sandakan membolehkan pendengar stesen radio ini lebih ramai berbanding radio komuniti yang lain. Tawau FM juga mempunyai pendengar yang terdiri daripada pelbagai peringkat umur. Rancangan-rancangan radio yang diterbitkan oleh Tawau FM bukan sahaja diikuti pendengar di dalam frekuensi 100.1 MHz, akan tetapi turut didengari sehingga di luar negara menerusi RTM Klik. Umpama menyelam sambil minum air, Tawau FM turut tidak ketinggalan menganjurkan program Marhaban Ya Ramadan sebagai pengisian sambutan Hari RTM ke-76 tahun. Program Marhaban Ya Ramadan pada kali ini diadakan juga sempena dengan hari ulang tahun RTM yang ke-76. Dan program Marhaban Ya Ramadan Tawau FM ini merupakan acara tahunan, tapi memandangkan 2 tahun tidak dapat kita laksanakan, justru pada tahun ini kita kembalikan Marhaban Ya Ramadan ini di Tawau FM ini yang diadakan sempena untuk mengalu-alukan kedatangan ketibaan bulan Ramadan yang mulia. Menerusi tagline stesen pilihan anda, stesen radio ini bersiaran setiap hari bermula pukul 7 pagi sehingga 7 malam. Kita kena memperbanyakkan, membuat kajian apa sebenarnya yang diingini oleh pendengar untuk kita menghasilkan sebuah rancangan yang bermutu, yang berinformasi di samping hiburan. Cabaran yang telah dilalui itu sangat banyak ya, terutamanya kita berdepan dengan perkembangan teknologi semasa. Itu adalah antara cabaran utama kita. Menerusi segmen Ingin Tahu, saya dapat tahu contohnya macam cendawan tu boleh merawat kanser. Lagi satu yang saya suka dengar segmen Ayuk ke Dapur bersama dengan Kak Mah dengan Kak Azhar. Walaupun RTM melalui peralihan teknologi penyiaran merentasi generasi, akan tetapi kami sebagai penyiar akan terus menabur bakti dalam memberikan maklumat kepada penonton dan pendengar yang sahih hanya di RTM. Asma Asmuni, RTM. Ya, sekian perkembangan dari Sabah, keluarga Malaysia. Teruskan bersama berita wilayah untuk info semasa dan sahih. Kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Azam. Ya, baik, terima kasih Ann. Langsung dari Sabah.